pahala. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi kata tidaklah alif lam mim yang kita baca ni satu huruf, tetapi alif tu satu, lam satu, mim satu. Dalam erti kata tuan-tuan, mudah-mudahan kita baca dengan tartil, kita dapat fadilat hadis ni. Alif lam mim. Satu maksudnya 30, mudah-mudahan dapat pahala. Bukan 30. Cuma biasanya kebanyakan kita perasan orang ni kalau alif lam mim ni dia tinggal dengung lah. Alif lam mim. Dijaga betul dah 6 harakat tu, mak lazim apa kan. Tapi bila masuk mim tu dia ada dengung dulu. 6 harakat masuk dengung 2 harakat. Lam mim. Ramai orang tinggal dengung ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, ni hadis ni cukup. Kita kata para ahli ilmu sebut, kalau tak ada hadis-hadis yang lain tentang Al-Quran, cukup dengan satu hadis riwayat Imam Tirmizi ni menunjukkan besar dah orang baca Quran ni. Bayangkan tadi saya sebut 6,000 ayat, saya pun lupa 6,200 ke 300 lebih begitu. Khilaf para ahli ilmu. Cuma sebahagian yang glamour dia sebut 6,666 ayat. Ini tak tepat, tak ada pandangan ulama. Dulu masa saya kecil-kecil tu ada orang sebut ayat Al-Quran ni ada 6,666, tak betul. Seingat saya dalam 6,300 lebih begitu saja. Cek semula lah. Cuma itu ayat, bukan huruf. Kalau huruf tak sempat kira tuan-tuan. Kalau bismillah saja pun saya tak sempat kira berapa tuan-tuan. Kalau kita baca bismillah dengan tartil, dengan iman, dengan ikhlas, pahala itu besar. Wallahu a'lam. Ini yang kedua, hak Al-Quran yang kedua, hafal. Hak Al-Quran yang ketiga iaitu an nata'arrafa ala ma'anihi wa tafsirihi. Yang ni cukup penting juga tuan-tuan. Kita nak memahami makna Al-Quran. Kalau boleh selarilah, bukan nak kata baca Al-Quran biar mahir dulu baru nak belajar tafsir, jangan begitu. Kalau selari, masya-Allah, paling kurang tuan-tuan orang awam, saya, tuan-tuan kita orang awam ni, kita mendisiplinkan diri kita atau mewajibkan diri kita ni pergi dengar kuliah tafsir. Dan saya yakin mungkin surau masjid kita ni dah ada kuliah tafsir, sebab kebanyakan masjid di Selangor ni ada kuliah tafsir. Paling kuranglah kita nak mengaji tafsir sendiri payah. Kebanyakan ni dalam bahasa Arab kan. Tapi kita mewajibkan, melazimkan diri kita ni dengar kuliah tafsir. Kerana berbeza tuan-tuan. Baca tu betul mukjizat lah. Kalau kita faham makna ni, Allah, dia lain lagi, insya-Allah. Okey, faham makna dan tafsir dia, insya-Allah. Cuma ada satu kitab tafsir yang seingat saya dah ada komplit 30 juzuk, iaitu tafsir Hamka kan. Dia antara ulama Nusantara kita kan, orang Indonesia ni, lengkap 30 juzuk, masya-Allah tuan-tuan. Satu jilid tu dibuat satu juzuk, cetakan PTS. Tuan-tuan pergi kedai buku mesti ada. Tak mahal tuan-tuan, RM25 seingat saya satu. Dia lengkap, dia bahkan seingat saya cetakan PTS ni dia dah alih bahasa Melayu. Sebab Hamka ni dia orang Indonesia, mungkin bahasa Indonesia ni banyak yang kita tak faham. Seingat saya cetakan lama dulu 30 juzuk 6 jilid. 30 juzuk 6 jilid saja. Makna kata tulisan dia kecil-kecil, rapat, bahasa pun Indonesia. Tapi yang terbaru, yang baru ni dah dicetak ni, dia dah alih bahasa Melayu. Dia buat satu jilid satu juzuk. Mudah-mudahan kalau ada manfaat tuan-tuan untuk kita. Sebab kita banyak kali khatam dah. Saya nasihatkan saya lah, tuan-tuan juga dah khatam banyak kali. Kita cuba pula khatam sekali terjemahan. Tak tafsir pun tak apa, terjemahan dulu. Kita akan rasa berbeza tuan-tuan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, hak Al-Quran yang keempat, an natadabbarahu wa natafakkara fihi. Yang ni tujuan diturunkan Al-Quran, Allah nak kita tadabbur Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran. Jadi sama ada baca tu satu bab lah, tapi yang utama lagi nak tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ni dia datang mesti dengan makna dulu, faham makna dulu. Mustahil, Ustaz, saya tadabbur Al-Quran Ustaz, kita tanya faham tak makna? Tak faham Ustaz. Mustahil begitu. Dia datang dengan faham makna dulu, baru boleh tadabbur Al-Quran ni. Cuma Alhamdulillah ada ada seorang syekh tu dia sebut lah, ada dua kaedah yang mudah untuk orang awam, saya terutamanya, kita nak tadabbur Al-Quran. Yang pertama dia kata begini, bila mana kita baca Al-Quran, mungkinlah kita buka terjemahan pun tak apalah, walaupun bukan tafsir, kita akan jumpa ayat-ayat Al-Quran ni berbentuk suruhan dan larangan. Banyaklah dalam Al-Quran. Para ulama dia buat purata 1/3 begitu 1/3
tentang hukum hakam dalam Quran. Mungkin kita boleh cek semula. Maksudnya banyaklah dalam Quran hukum hakam. Dia kata bila kita baca ayat, kita jumpa tentang hukum hakam ni lah, suruh buat ni, Allah larang buat ni, kita berhenti. Sebab kita faham makna, tengok terjemah kan, kita berhenti, kita tanya diri kita sendiri. Jangan tanya orang lain. Bagaimanakah stand kita? Bagaimanakah keadaan kita dengan suruhan Allah ini? Bagaimanakah keadaan kita dengan larangan Allah ini? Kita telah buat ke dan kita telah tinggal? Maka kalau Allah suruh wa iqamis salat, Allah suruh salat, kita telah salat, alhamdulillah, maka ucapkan alhamdulillah, wa thalu lahu tasbih, dan pohonlah pada Allah, mudah-mudahan Allah sabarkan kita. Ini teknik tadabbur yang pertama, masya-Allah. Kalau kita boleh buat, masya-Allah. Dan kalau ayat-ayat berbentuk larangan pun sama. Allah larang kita buat ni, kita tengok. Kalau kita dah tinggal larangan Allah ni, maka kita ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi kesabatan lah, Allah bagi kita istiqamah dalam meninggalkan. Tetapi kalau kita lihat diri kita ni cuai, tak buat lagi, tak tinggal lagi larangan Allah, tak buat lagi suruhan Allah ni, maka fabadar ilal imtithal, cepat-cepat kita sempurnakan suruhan itu dan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini teknik yang pertama. Dan yang kedua, dua saja para ahli sebut. Yang kedua ni, ayat Al-Quran ni banyak tentang kisah-kisah, kisah-kisah umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ataupun banyak cerita-cerita yang Allah cerita tentang kebesaran dia. Allah cerita Allah musnahkan umat terdahulu, macam-macam lah. Teknik yang kedua ni, kita ambil pengajaran. Bila dah baca satu kisah tu, kaum ni kena hukum oleh Allah Ta'ala, kita ambil pengajaran. Kita berhenti Allah, kita ambil pengajaran. Kenapa Allah hukum? Sebab tu tuan-tuan, antara yang penting kan, Al-Quran ni dia kitab mukjizat lah, panduan kita tahu. Sebab tu Al-Quran ni dia ajar cara kita berfikir. Kalau tuan-tuan perasan, Al-Quran, hari ni orang, saya buat contoh semasa hari ni lah, yang kata Queen yang baru meninggal kan. Queen apa nama? Payah nak sebut. Orang duk tanya, Ustaz, dia ni sebab ustaz-ustaz kita duk sebut, ada kata dia keturunan Nabi, ada kata dia keturunan Firaun. Wallahualam, kalau orang tanya kita, kita pun tak tahulah, kita pun tak tahu keturunan dia. Tapi kita ni dalam Islam, agama ni, kita disuruh hukum apa perbuatan yang dia buat. Kalaulah kata dia keturunan Nabi, tapi apa yang dia buat menyalahi, kita kata dia tak baik, walaupun dia keturunan Nabi. Tapi kalau kata dia keturunan Firaun sekalipun, kan dia buat perkara yang baik, kita iktiraf tuan-tuan. Sebagaimana Asiyah kan, isteri Firaun, dia masuk syurga tuan-tuan, dia jamin syurga walaupun dia dekat dengan Firaun. Sebab Al-Quran ni dia ajar cara kita berfikir. Tuan-tuan perasan, dalam Al-Quran Allah cerita tentang Luqman kan, nasihat kepada anak dia. Allah tak cerita lebih, Allah tak cerita tentang biodata Luqman. Kerana orang kita, orang Melayu khususnya ni, dia suka cari yang sebaliknya. Ataupun banyak orang kita ni terpengaruh dengan Israeliat. Israeliat ni kadang tu cerita dia menarik, tapi sebenarnya akhir sekali kadang tu dia seolah-olah larikan kita daripada tujuan asal. Israeliat kita boleh cerita, Nabi kata boleh kita cerita. Tapi kalau kita tenggelam dalam Israeliat ni sebab cerita dia menarik, lama-lama kita dah lari daripada tujuan asal. Contoh mudah, kita kata ni kan, dalam Israeliat dia duk ceritalah Nabi Adam yang makan pohon tu kan. Nabi Adam makan pohon, dia lekat kat sini kan. Yang Hawa ni makan-makan tu dah sampai kat perut dah. Sebab tu kita ni ada halkum itu. Dia sibuk bahas yang tu. Dia tak sibuk nak bahas bahawa yang iblis ni Allah larang. Kita kata Allah larang kita daripada ni lah, kena jaga daripada tipu daya iblis. Itu tujuan utama Allah nak cerita dalam Al-Quran. Bukan dari sudut makanan tu macam mana. Ataupun surah Luqman tadi, dia nasihat anak dia. Dalam riwayat Israeliat, mungkin tuan-tuan orang-orang yang veteran ni dulu-dulu lah, sekarang macam saya sendiri pun tak biasa dengar sangat. Tapi orang dulu ni dia cerita bila Luqman ni, dia ni orang kulit hitam, pendek, tangan dia pendek. Maksudnya dia sibuk tentang biodata Luqman tu. Tapi Al-Quran Allah tak cerita yang tu. Allah nak cerita dia ni anishkur lillah. Allah suruh dia wasiatkan dengan anak dia tu macam-macam lah. Itu tujuan utama Al-Quran. Kita kadang antaranya lagi bahtera Nabi Nuh tu kan. Kita Al-Quran tu ada surah Nuh, Allah cerita tentang dakwah Nabi Nuh ni, rakyat dia tak terima kaum dia tak terima, kaum dia sembah orang soleh kan. Tetapi sampai masyarakat kita duk sibuk bahtera dia daripada kayu kokah ke kayu jati. Contohlah. Dia sekali-sekali tak salah dia cerita, ataupun macam bubur Asyura ni macam mana resipi dia. Kerana tu kita lebih pada yang tu. Kita tak mengaji macam mana usaha Nabi Nuh tu. Akhir sekali kaum dia ni berapa orang je yang ikut dia? 900.
900 lebih dia dakwah. Tapi akhir sekali Nabi Nuh ni offer satu kalimat juga pada kaum dia, iaitu istighfar, pohon ampun pada Allah. Yang ni paling utama lah seingat saya dakwah Nabi Nuh ni. Walaupun sikit je orang ikut dia ni, akhir sekali orang Nabi Nuh ni dia ajarkan supaya kaum dia ni istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Jauh pula kita begini. Ini hak yang keempat kan, tadabbur Al-Quran lah. Itu teknik yang kedua. Mudah-mudahan saya praktikal, tuan-tuan praktikal ada manfaatnya. Okey. Yang kelima insya-Allah. Yang ni penting tuan-tuan. Hak Al-Quran yang kelima ni an natadarasahu ma'a ikhwanina atau ma'a ahli al-ilmi. Hak Al-Quran yang kelima ni tadarus Al-Quran. Okey. Cuma pendetailan dia sedikit tuan-tuan. Seingat saya, pengalaman kita jugalah, kadang kita lihat orang Melayu kita tadarus ni, seorang baca sambung, seorang baca sambung, seorang baca sambung. Kadang tu kawan dia baca salah, dia tak tegur pun. Banyak faktor lah. Kita kata mungkin dia tak tahu kawan dia baca salah, mungkin dia tak perasan, ataupun dia tahu salah tu, tak apalah, nanti ada moreh pula, contoh kan, ada makan pula, nak cepat khatam. Yang ini sebenarnya tuan-tuan, dia bukan tadarus. Istilah dia panggil pembacaan saja. Seorang baca banyak ni, seorang sambung. Masing-masing dapat pahala, dia dapat pahala berdasarkan kadar bacaan dia. Tapi bila kita sebut tadarus, sebab tu Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dua istilah yang berbeza. Yatlu baca, tadarus dia bukan baca, dia sebenarnya ada perkongsian, ada perbincangan. Sebab tu tadarus mesti ada ahli ilmu, mesti ada guru.